Assalamualaikum. Kali ini Mokti nak kongsi dengan anda berbagai resipi keripik untuk menu raya nanti. Jom kita mulakan dengan kuih ros dulu. Bahan-bahannya: acuan kuih ros atau saran tebuan, 1,5 cawan tepung beras, 1 biji telur, 1 cawan santan, sedikit garam, setengah cawan gula, kalau nak manis boleh lebihkan, sedikit pewarna sirap ros. Jom layang video yang Mokti sediakan ni dan tonton sampai habis, baru dapat ilmunya. Jom. Masukkan sedikit demi sedikit santan ke dalam adunan sambil kacau-kacau. Masukkan adunan ke dalam cawan. Ini senang proses untuk kita celupkan acuan nanti. Untuk warna merah,
Mokti gunakan sirap rose. Campurkan sedikit sirap rose ke dalam adunan. Baiklah, ini adalah acuan kuih ros. Okey, macam ni lah. Ini dah lama tak digunakan ni. Ini adalah kuih tradisional yang turun-temurun. Macam ni lah bentuk acuan dia. Okey, mula-mula panaskan minyak. Okey, petua untuk acuan tidak melekat. Masa kita panaskan minyak tu, masukkan sekali acuan ke dalam minyak. Pastikan guna minyak yang sedang sahaja. Jangan terlalu panas. Okey. Okey, lepas dah panaskan mol tu, acuan tu, celupkan ke dalam adunan tepung. Jangan sampai tenggelam bahagian atas tu. Okey, nampak? Tepungnya dah melekat. Okey, kemudian masukkan ke dalam minyak dan senang nak angkat, dan boleh angkat, celupkan balik acuan tu ke dalam minyak tadi. Itu adalah petua supaya acuan kita tidak melekat. Buat satu persatu sehingga habis. Okey, ini mokti hulang tayang Okey, ambil mol tu, celupkan ke dalam tepung, adunan tepung tadi. Jangan sampai tenggelam. Okey, angkat. Okey, celupkan di dalam minyak yang sedang sahaja, minyak perlahan. Okey. Tekan ke bawah dan angkat. Jadi acuan dia tidak melekat. Nampak cantik kan? Api nak kena memang perlahan. Okey. Kalau nak tahu kuih ros kita tu dah masak, kuihnya akan tenggelam ke dalam minyak. Okey. Lepas tu, ni tips atau petua nak suruh bentuk nampak bunga ros tu cantik. Kalau dia kembang, tekankan sedikit lidi tu supaya bentuk bunga tu dia tidak kembang. Dia jadi cantik. Nampak? Dah cantik jadinya. Ini yang dah tenggelam ni, boleh angkat. Itu tandanya dah masak. Nampak? Kan bentuk bunga tu, lubang dia tu cantik. Tujuannya kalau dia kembang, nak kena tekan dengan lidi. Okey, nampak tak yang tenggelam tu? Itu tandanya dah boleh angkat, dah garing lah. Baiklah, nampak tak bentuk ros dia tu? Lubang dia tu cantik kan? Macam itulah. Nak cantikkan, tips untuk nak kekalkan warna tetap cantik, gunakan api yang perlahan. Jangan guna api yang kuat tau. Itu tips nak jaga warna dia. Baiklah, yang warna putih tu okey, dah siap. Mokti cuba untuk yang warna merah, untuk kuih ros yang warna merah. Cantik tau. Nak kekalkan warna dia, mesti gunakan api yang perlahan. Okey, kita buat pula untuk kuih ros yang warna merah.
Setelah dah garing, angkat, teruskan dan kemudian alaskan dengan tisu supaya minyak meresap pada tisu. Tengok kejadian dia, cantik kan? Macam betul-betul bunga ros kan? Itulah petua atau tips yang Mak Teh boleh kongsikan untuk anda semua. Ikut tahu, moga bermanfaat. Bila dah sejuk, boleh masukkan ke dalam bekas kedap udara dan sedia untuk dihidangkan. Sedap. Kuih tiram rangop. Jom Mak Teh tunjuk cara. Alhamdulillah, kali ni berkesempatan Mak Teh buat video lagi. InsyaAllah hari ni Mak Teh nak kongsi dengan anda kuih tiram ataupun kuih lidah buaya, kuih kapal terbang, dan macam-macam lagi lah orang panggil kuih ni. Bezanya cuma pada nama, tapi sebenarnya kuih yang sama. Kuih ni memang rangop dan memang sedap lah dikunyahkan. Untuk buat kudapan pun memang sesuai sangat lah. Rangop sangat. Anda bunyi tak kerangopan dia tu? Dan Mak Teh try memang rangop. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Teh try tau. Memang rangop tu lah. Baik, sediakan bahan-bahannya. 2 cawan tepung gandum, sedikit garam, 1,5 sudu margarin, 1 biji telur, sedikit air, 1 sudu minyak masak,
Okey, baik. Ini untuk sapuan ya. 3 sudu minyak masak. 1 sudu setengah tepung jagung. Okey. Dan sedikit gula icing ataupun gula kastor untuk salutan. Baik, mula-mula okey, kita sediakan bekas lah. Okey, masukkan 2 cawan tepung gandum. Okey, sedikit garam, masukkan sedikit garam ya. Okey. Margarin. Okey, 1 sudu setengah margarin, lebih kurang macam itulah. Sebab margarin tu nampak macam 1 sudu, lebihkanlah sikit. Okey. Lebih kurang macam itulah. Okey, sebenarnya buat kuih tiram ni bahannya pun tak susah. Baik, pecahkan 1 biji telur. Okey, lepas tu gaul-gaul sebati biar telur bahan-bahan yang kita masukkan tadi tu okey, tercampur semualah, gaul-gaul dulu ya. Okey, baik. Ada yang suka kuih tiram ke kat sini? Kan? Sedap. Atau ada yang baru nak belajar buat kuih tiram, okey, layan video Mak Teh ni sampai habis tau. Tengok step by step apa yang Mak Teh tunjuk dalam ni, insya-Allah. Okey. Nampaknya dah sebati Mak Teh dah gaul tu. Okey, lepas tu boleh masukkan sedikit air. Okey, jangan guna semua air ni ya. Lebih kurang dalam setengah cawan, lebih kurang gitulah. Tapi agak-agak kena agak-agak. Masukkan sedikit demi sedikit ya. Jangan terus banyak semua. Nanti takut terlebih pula. Okey, nanti cair pula kan. Tapi kalau macam dia kita guna sikit-sikit, jadi kalau macam kurang kita boleh tambah. Kalau dah terlebih tu susah pula. Okey, lepas tu gaul-gaul lah. Ladu dia tu lebih kurang macam kita buat kuih siput, kuih karipat, lebih kurang macam itulah duhnya nak. Lepas tu masukkan minyak. Okey, 1 sudu minyak lah. Lebih kurang 1 sudu minyak Mak Teh masukkan. Okey. Tak perlu nak campur-campur air lagi dah. Nampak lebih kurang macam itulah. Lepas tu gaul-gaul je. Ramas-ramas je. Kan? Ini masa ni nak lepas geram pun boleh ni. Ramas-ramas. Okey, lepas tu tekan-tekan macam itulah. Yang melekat dekat bekas tu kita uli-uli. Okey, biar bersih kat situ. Uli-uli seketika. Okey. Lebih kurang macam dalam video Mak Teh buat tu lah. Maknanya nak duh dia lebih kurang macam ni lah. Ni dah terbentuk lah duhnya ni. Cantik lah. Nak macam ni lah duhnya. Okey, lepas tu okey, biarkan sekejap. Tutuplah sekejap. Dalam setengah jam ke. Okey. Okey, dah siap duhnya. Okey, Mak Teh akan tutup lah. Tutup sekejap. Biarkan dalam setengah jam. Okey. Okey, nampaknya kita biarkan adunan duh tadi tu. Okey, ni kita fokus pula pada kita nak nak sapu pada pada kuih tiram tu nanti bila kita dah tekan nanti. Okey. 1 sudu setengah tadi tepung jagung dan 3 sudu minyak minyak masak. Okey. Ini untuk kita sapu masa kita nak gulung kuih tiram tu nanti. Okey, tak apa. Nanti anda tengoklah video Mak Teh ni, baru anda faham. Okey. Okey. Baik. Ni adunan yang duh tadi yang Mak Teh dah tutup tu. Okey. Mak Teh akan buat bulat dia. Bulat-bulat macam lebih kurang dalam video tu lah. Okey. Okey, kita buat bulat-bulat macam ni, senang kita nak tekan nanti. Okey, dah siap. Baik. Letakkan satu ketul bulatkan tu. Okey, yang bulat kita dah bulatkan lah. Okey, tekan-tekan dengan penggilik tu. Okey, ni masa nak tekan ni, tekan sehabis-habis nipis. Kalau boleh sehabis-habis nipis.
Okey. Kuih tiram ni memang dia nak kena apa? Masa kita tekan tu memang kena senipis lah. Jangan tebal Kau boleh sehabis-habis nipis. Okey, lepas tu Mak Teh masukkan sapu sikit apa? Tepung jagung ataupun tepung biasa pun boleh nak sapu kat atas tu. Ni tujuan supaya senang nak kita nak tekan, nak gilik-gilik atas tu. Nampak? Dia jadi makin besar tu maknanya dia dah nipis lah. Okey. Baik. Okey, dah jadi macam ni. Mak Teh akan sapu menggunakan ni. Ni tadi. Minyak dan tepung jagung tadi. Sapu je kat atas tu. Ini tujuan supaya masa kita gulung dia dan gunting tu, kan kita akan tekan dia lagi kan, tujuan supaya dia terbuka lah. Jadi bentuk kuih tiram tu. Jadi dia tak melekat lah kan. Okay, tak apa, tengok dulu Mak Teh buat ya. Okey, lepas tu Mak Teh akan gulung dia. Nampak sebab dia terlalu nipis kan, macam susah sikit. Tapi tak apa, kalau dah gulung tu dia tergulung lah tu. Okey, gulungkan. Sebenarnya buat kuih tiram ni tersasu pula. Buat kuih tiram ni nampak senang kan, tapi sebenarnya rumit juga tahu masa kita nak bentukkan dia tu, bentuk tiram tu. Okey, nampak dah siap satu gulungan. Okey, Mak Teh ketepikan Okey, Mak Teh buat satu gulungan lagi. Macam sapukan sikit tepung gandum supaya senang nak gilik. Okey, macam biasalah, gilik macam biasa. Nipiskan dia ya. Kalau boleh senipis boleh lah. Nipis lagi cantik lah kuih tiram kita, jangan tebal. Okey. Okey, buat nipis. Okey. Okey, kuih tiram ni makannya sedap, tapi nak buatnya ni nak gilik dia ni ni rumit sikit. Makan masa kat sini lah kan. Okey. Sapu tepung jagung dengan minyak tadi yang kita dah campurkan sekali tadi tu. Okey, Mak Teh sapu. Okey. Baik. Dah sempurna. Okey, lepas tu ambil yang kita dah buat tadi tu. Okey, cantumkan. Okey. Sebab ni dia jadi tebal, senang kita nak potong, nanti dia bentuk kuih tiram tu. Okey, gulungkan dia. Okey, senang bukan? Boleh ikut kan? Tak susah pun. Boleh, insya-Allah boleh. Okey, lepas tu kita akan lepas ni potonglah guna pisau boleh, guna gunting boleh. Okey, ni Mak Teh buat dua cara lah. Guna gunting pun boleh, guna pisau. Okey, ni Mak Teh guna pisau dululah. Okey, letak ke tepi dulu gunting tu. Okey, bahagian yang hujung sekali tu dia tak sama tau. Kalau boleh jangan gunalah yang hujung tu. Okey. Yang kedua tu boleh kita guna. Kita lenyekkan lagi sekali. Okey, Mak Teh potong potong kecil-kecil macam tu lah, lebih kurang dalam video yang Mak Teh sediakan ni. Ni kalau buat kuih tiram ni, kalau ada mesin penggilik dia tu yang nipis tu kan, itu lagi senang, dah cepat lah. Ini manual lah yang Mak Teh tunjuk ni ya. Okey, nampak tak? Nak lebih kurang yang tepi ni tak payahlah, yang tepi-tepi tu, yang tengah-tengah je kita ambil ya. Okey. Lepas tu tekan kat tengah tu. Okey, lepas tu gilikkan. Tekan. Okey. Taruh tepung sikit. Okey. Nipiskan dia. Nampak? Lebih kurang macam ni lah nak. Okey. Nanti kalau kita goreng nanti, dia akan terbuka lah dalam bentuk kuih tiram tu. Okey. Okey, buat semualah.
Baik, nampaknya. Okey, inilah yang Mak Teh dah tekan tadi tu. Nampak? Inilah hasilnya. Lebih kurang macam ni lah. Lepas tu kita boleh goreng lah. Okey. Okey, Mak Teh buat lagi sekali. Okey, ini untuk Mak Teh guna gunting lah tadi, pisau. Okey, gunting pun sama sebenarnya. Tapi tak apalah, Mak Teh tunjuk je. Kan mana tahu kan, mana selesa lah nak guna apa. Pisau ke, gunting ke. Okey, tekan. Rollingkan dia. Macam biasa lah. Tekan senipis-nipis boleh. Kalau boleh senipis-nipisnya lah. Jangan sampai koyak pula. Tapi insyaAllah adunan yang Mak Teh kasih ni tak koyak. InsyaAllah tak koyak. Tapi jangan terlembik lah buatnya. Nak kena macam lebih kurang aduh yang Mak Teh tunjuk tadi lah. Air nak kena pandai. Agak-agak pandai lah. Okey. Dia dah jadi besar dah. Kita dah tekan dia sampai nipis tu. Okay. Macam biasalah, nanti sapukan dengan minyak dan tepung jagung yang kita dah kacau-kacau tadi. Baik. Okey, letak tadilah. Letak minyak dan tepung jagung, sapu-sapu. Okey, macam biasalah. Macam tadi juga, Mak Teh buat lah tadi juga. Okey, sapu. Okey. Ni kalau macam anda nak letak nak tabur sedikit tepung pun boleh. Nak buat macam gitu pun boleh. Tabur pun boleh. Ni tujuan untuk tiram dia tu terbuka. Masa kita goreng, tak adalah dia melekat. Kalau dah melekat gitu tak nampak macam kuih tiram. Kan? Tak. Ni yang Mak Teh buat tebal sikit. Mak Teh cuba test untuk satu. Buat satu bentuk yang bulat tadi tu. Tadi Mak Teh guna dua kan, double kan. Okey, ni Mak Teh buat satu. Tapi yang tepi tu tak boleh ambil lah. Nak kena ambil kat tengah tu baru cantik. Okey, kat tengah-tengah tu. Ni Mak Teh gunting lah. Okey. Bahagian tu je Mak Teh ambil. Okey. Sama juga ada yang macam tebal tu. Okey, boleh. Okey, nampak tak? Inilah lebih kurang. Okey, bentuk dia tu. Okey, lepas tu tekan. Ada gilik dia dengan penggilik. Okey. Tekan tengah tu, lebih kurang macam tu lah. Okey, faham ya? Mak Teh yakin mesti anda faham, dah tahu semua kan. Senang je, tak susah pun. Tekan. Okey. Biar lepirkan dia. Tekan sampai lepir lah. Okey, lepirkan sehingga habislah. Okey. Lepas tu dah siap semua kita buat tu. Panaskan sedikit minyak. Ini adalah satu tips juga ni. Minyak nak kena perlahan je tau. Perlahan sangat-sangat. Supaya kuih tiram kita ni terbuka dan bentuk tiram tu cantik. Okey, nampak. Ni nak kena buka-buka dengan lidi juga tau. Menggunakan lidi tau. Tak perlu senduk tau masa kita goreng tu. Supaya nampak bentuk tiram dia tu nak kena guna lidi. Kalau boleh 2 lidi, lepas tu kita buka-bukakan. Okey. Nampak tak? Hasilnya nampak. Dia dah terbuka kan macam bentuk tiram tu. Tapi macam-macam bentuk adalah. Kan nampak? Maknanya dia terbuka lah. Cantik kan? Nampak macam tiram gitu. Tapi bentuk tu macam-macam bentuk. Itulah. Dia tersengih macam tiram dah. Kan? Okey, tengok api yang Mak Teh guna tu memang perlahan sangat. Okey, inilah hasilnya. Nampak? Kuih tiram. Dah bentuk kan tiramnya kan? Tapi kan nampak? Ini yang kali kedua Mak Teh buat ni. Okey, cantik lah tu terbuka. Tapi kembang sikit. Tapi okey lah. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey. Mak Teh goreng pun tak banyak lah. Sikit-sikit. Sebab minyak pun tak banyak Mak Teh letak kan. Okey. Jadilah kan. Cantik lah. Inilah hasil kuih tiram. Nampak. Lepas tu angkat lah. Nampak macam garing kekuningan tu. Boleh angkat.
Ni macam dia kembang sikit. Dia ada macam-macam bentuk lah. Ni cantik ni. Dia halus. Macam terbuka, bentuk tiram dia tu halus. Okay, guna lidi jangan guna sendu. Sebab dengan lidi tu kita boleh cucuk-cucuk kat dalam tu supaya bentuk kuih tiram tu nampak. Cantik kan, macam tiram dah nampaknya. Dia tersusun macam tiram lah, macam tu lah. Okey, Mak Teh harap anda kat luar sana boleh cuba ya. Dan boleh ikut cara Mak Teh buat ni kan. InsyaAllah boleh. Okey. Belajar. Kepada baru yang nak belajar tu, okey. Boleh try buat. Mungkin ada dalam ni yang pandai dah buat kuih tiram tu tak? Inilah hasilnya. Tada, nampak? Kuih tiram by Mak Teh. Lepas tu alaslah dengan tisu. Okey, Mak Teh alas dengan tisu lah. Sebab kuih tiram ni dia memang minyak dia tu memang ada dekat susunan tiram dia tu. Okey. Jadi kita kena alas dengan tisu. Okey, apabila dah kering, okey, Mak Teh alihkan tisu lah. Lepas tu kita akan kita akan celup dia dalam gula. Okey, gula. Guna gula kastor pun boleh, kastor ataupun gula IC pun boleh. Okey, ataupun kalau tak ada, blender je gula biasa. Blender kering tu kan sampai halus. Lepas tu celuplah dalam. Okey, tunggu dia sejuk. Okey, celup dalam dalam tu. Dalam gula ni. Ni macam ni. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, Mak Teh ambil satu persatu. Okey, lepas tu Mak Teh celupkan. Dia dah tersalut gula tu. Okey, boleh masuk dalam bekas ataupun balang lah. Balang yang kedap udara. Nampak? Okey, buat satu persatu sehingga habis. Lebih kurang macam ni. Nampak? Tersalut pada gula tu. Okey, celupkan dia. Mandikan dia dengan gula. Itulah. Okey. Baik, nampaknya inilah cara Mak Teh buat kuih tiram yang memang rangup dan sedap. Okey, anda kena cuba tau. Nampak? Okey, bolehlah satu balang Mak Teh buat. Okey, satu balang lebih juga. Okey, nampak? Mak Teh Mak Teh cuba patahkan. Memang dia rangup. Bunyi pun dah rangup. Okey, dan Mak Teh akan try rasa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Memang rangup betul. Alhamdulillah, akhirnya siap juga Mak Teh siapkan kuih tiram ni ataupun kuih kapal terbang. Okey, untuk tatapan anda semua. Macam mana buat keripik pria? Okey, di sini Mak Teh tunjuk cara. Okey. Jom tonton sampai habis tau. Okey. Bahan-bahan: 5 biji peria katak, tepung goreng ayam serbaguna, tak kisah jenama apa pun boleh guna, yang pedas ataupun yang original, dan sedikit garam. Sediakan 5 biji peria katak, okey, mula-mula kita potong peria katak nipis-nipis. Jangan terlalu tebal tau. Sebab kalau tebal susah nak garing. Okey. Potong sehingga habis. Kemudian keluarkan biji peria katak. Ini tujuan supaya nak potong tu senang lah.
Sebab Moktis potong bulat-bulat. Moktis tak potong tengah supaya bentuk dia macam ring. Nampak tak cantik kan warna hijau peria dan bentuk peria bulat-bulat ni. Ring dia tu. Okay. Setelah habis dipotong nipis-nipis tadi, kita akan basuh lah. Okay. Basuh. Dan toskan. Tapis okey. Setelah tu kita akan masukkan sedikit air dan rendam dengan sedikit garam. Okey, rendam sekejap. Okey, rendaman ini tujuan untuk hilangkan rasa pahit peria tu. Kurangkan rasa pahit dia tu. Okey. Lepas tu kita toskan balik. Sediakan tepung goreng ayam untuk diperap dengan peria tadi. Okey. Peria tadi dah tersalut dengan tepung. Ready untuk digoreng. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, boleh goreng. Goreng sehingga garing tau. Okey, balik-balikkan peria katak tu. Okey. Sehingga betul-betul garing. Nak tahu dia garing, minyak dia tu dah tak berbuih. Itu dah tanda dia garing. Itu dah boleh angkat. Masa tu dah boleh angkat dan toskan. Apabila dah nampak dia garing, angkat dan toskan.
inilah dia kejadiannya keripik pria. Cantik kan? Ring-ring dia tu pun nampak cantik kan? Nampaknya keripik pria katak by Mokti dah siap. Okey, biarkan dia dekat atas tisu tu supaya minyak dia meresap. Dah sejuk, boleh masukkan dalam bekas kedap udara dan boleh makan sambil-sambil tengok TV. Sesuai juga untuk buat kudapan hari raya untuk hidangan tetamu. Biji durian jangan dibuang. Nak tahu tips keripik yang sangat sedap dengan biji durian ni? Kat sini Mokti akan kongsikan dengan anda. Okey, baik, layang video Mokti ni sampai habis. Jom. Daripada biji durian tau. Dapat menghasilkan keripik yang rangup dan memang sedap. Sebelum ni kita tak tahu kan. Lepas makan durian tu kita buang je bijinya kan. Sebab kita tak tahu biji dia tu boleh dijadikan keripik ataupun tak. Jadi lepas makan durian kita buang je kan. Itulah, nampak tak? Inilah hasil daripada biji durian yang Mokti hasilkan. Jadi keripik yang enak dan sangat rangup. Nampak Mokti patahkan, nampak? Memang rangup dan sedap macam keripik ubi kayu, lebih kurang macam tu, tapi dia rasa durian tu lain lah. Okay. Biji durian ni boleh menghasilkan keripik yang enak lagi sedap. Keripik durian ni juga sesuai untuk dijadikan menu hari raya. Dan kat sini juga Mokti akan kongsikan dengan anda beberapa tips untuk menghilangkan lendir pada biji durian tu. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah biji durian. Terpulanglah berapa banyak biji durian yang ada. Okey. Lepas tu tepung. Tepung bistari ni Mokti gunakan perasa yang pedas. Terpulanglah nak perasa bawang putih ke, original ke, boleh je sesuai selera. Okey. Dan yang penting ada biji durian ni. Okey. Ini biji durian ni, satu mangkuk ni Mokti makan durian 3 biji durian boleh menghasilkan lebih kurang macam ni lah biji durian. Baik, mula-mula biji durian tu kita bersihkan dululah. Kan lepas kita makan tu kan mesti ada sisa-sisa lagi kan. Bersih sebersihnya macam dalam video tu lah. Okey, bersih dulu sebersih-bersihnya ya. Kemudian masukkan sedikit air dan kita rebus dulu sekejap. Okey, rebus ni tak perlu lama lah. Sekejap je ya. Sebab ini ni adalah tips supaya biji durian tu tidak menghasilkan lendir yang banyak. Ini untuk mengurangkan lendir. Okey. Lepas tu nak tahu Mokti guna apa? Inilah Mokti guna tepung bistari yang yang pedas ni. Tepung bistari serbaguna. Okey. Kat mana-mana pun ada jual lah, kat kedai ke mana ke. Okey. Ini dah Mokti ringkaskanlah, Mokti dah rebus. Okey, Mokti sejukkan dululah. Okey. Nampak tadi masih panas lagi, nampak tu berasap. Itulah. Okey, Mokti biarkan dulu sehingga dia betul-betul sejuk lah. Rebusnya pun tak lama pun, dalam 15 minit lebih kurang gitu. Tak perlu sampai dia masak, tak perlu. Ini tujuan untuk hilangkan lendir dan senang kita nak kupas kulitnya. Itu tipsnya. Okey, rebus terlebih dahulu biji durian ni untuk menghilangkan lendir dan untuk senang kita nak mengupas kulitnya. Okey, baik. Ni Mokti kupas kulit dia. Okay. Nampak senang dikopek lah kalau kita dah rebus. Okay. Kalau kita belum rebus memang susah, dia melekat kulitnya tu pada bijinya tu, susah nak kupas lah. Kalau kita rebus terlebih dahulu dia lagi senang sebab dia dah terkopek sikit kan kulitnya tu. Jadi memudahkan kita nak mengupasnya. Itu je tipsnya. Dan dia tidak mengeluarkan banyak lendir. Kalau kita belum rebus, kita dah kupas kulitnya, dia akan mengeluarkan lendir. Kalau rebus dulu dia tak akan mengeluarkan lendir yang banyak. Ada juga tapi tidak mengeluarkan lendir yang banyak. Sebab sifat
sifat biji durian tu sendiri memang ada lendir lah. Kan? Banyak lendir, nampak? Ni kali kedua Mok Teh kopek. Nampak tak? Apabila kita rebus, dia dah terkopek kat situ tu kan. Lagi senang kita nak kupas kulitnya. Okey. Sebelum ni Mok Teh memang tak tahu pun biji durian ni boleh buat keripik. Hari tu adalah adalah orang kasih tips. Jadi Mok Teh cuba dan buat. Alhamdulillah sekali mencuba memang jadi dan memang sedap rupanya. Itulah. Jadi Mok Teh nak share ilmu ni. Okay, nak kongsi dengan anda semua bahawa biji durian ni jangan dibuang lah, sayang, sebab boleh menghasilkan keripik yang enak dan sedap. Dan kalau anda ada ciri-ciri nak jadi usahawan keripik, biji durian pun boleh kan. Tak ada masalah. Sekarang ni kan semua apa kita nak berniaga semua laku. InsyaAllah kan, kalau sedap dan jadi insyaAllah orang akan beli. Tapi memang confirm sedap lah kalau ikut cara Mok Teh buat ni. Ini dah Mok Teh dah kopek kulitnya, dah kupas kulitnya ya. Okey. Nampak? Okey, inilah hasilnya. Lama juga nak kupas kulitnya ni. Okey, lepas tu boleh sagatkan dia. Okey, Mok Teh mengguna ni je. Kalau ada memang acuan untuk nipiskan kulit ni, lagi senang lah, sebab Mok Teh punya tu tumpul, jadi Mok Teh guna ni je. Tapi boleh juga sebenarnya, nampak? Slow-slow. Nampak? Dia nipis. Yang penting nipis lah. Okay. Kalau ada sagat kan senang kan. Sagat pisang tu boleh buat. Sebab Mok Teh tak ada sagat. Bukan tak ada, tapi sagatnya tu dah macam dah tumpul. Okey, jadi Mok Teh guna ni lah. Tu makan masa lambat sikit. Tapi tak apalah, yang penting dia boleh menghasilkan menjadi nipis. Nipis-nipis. Lepas tu nak potong dengan pisau pun boleh, tapi pastikan pisau tu tajam. Tapi seelok-eloknya kalau ada sagat tu sesuai lah ya. Buat sampai habis, nampak? Cantik kan, nak nipis macam ni lah. Okay. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Ini baru satu biji. Okay. Okay, Mok Teh ringkaskan. Inilah hasilnya. Dah bentuk kelumus ni. Dah sagat biji durian ni. Nampak hasilnya. Penat juga sebab banyak kan. Itulah. Okay, lepas tu dah disagat tu, kita boleh masukkan tepung bistari ni. Tepung serbaguna bistari. Sebenarnya tepung serbaguna bistari ni banyak kegunaan untuk kita kat dapur kan. Okey, Mok Teh masuk dalam 2 senduk. Okey, 2 senduk tepung serbaguna bistari perasa pedas. Okey, kalau nak perasa, dia ada 3 perasa sebenarnya. Perasa bawang putih dan original dan yang pedas. Mok Teh suka yang pedas ni lah. Jadi Mok Teh guna yang pedas. Ni tak payah taruh air tau tak perlu dah kau. Lepas kita dah sagat dia tu, tak perlu taruh air dah. Tak perlu nak basuh-basuh sebab kita dah basuh dah sebelum ni. Dah kopek dia dah bersih. Lepas terus masuk tepung, biar dia kering macam tu. Tepung tu biar tersalup kering macam tu. Lepas tu okey, biarkan dalam 15 minit gitulah lebih kurang. Okey. Nampak ni. Nampak tepung dengan biji durian tu dah tersalut kan. Nampak? Okey, tak perlu campur air, tak perlu. Okey. Dia ada kering gitu je. Okey, lepas tu panaskan minyak. Boleh goreng. Kalau boleh goreng minyak tu jangan terlalu sikit lah. Biar keripik tu tenggelam dan dia boleh menghasilkan keripik yang rangup lah. Guna mula-mula api yang kuat. Mula-mula tips juga ni goreng keripik. Lepas tu apabila keripik dah tenggelam semua tu, dah keluar buih macam tu kan, slowkan sedikit apinya untuk merangupkan keripik biji durian. Itu juga satu tips duduk dapur. Banyak tips dapatkan. Itulah, kalau anda masuk ke channel Mok Teh ni, insya-Allah dapat ilmunya. Tak gitu? Yang penting tonton sampai habis. Baru dapat ilmunya. Kalau anda skip, jadi anda tak tahu. Mok Teh sampaikan yang penting, tip-tip yang penting tu tak sampai dengan anda sebab anda dah skip. Kalau boleh jangan skip ya. Okey. Nampak tak? Ni belum garing lagi ni. Okey, biarkan dia kekuningan sikit lagi. Jangan sampai hangus pula. Nak kena tengok-tengok ya apinya. Gorengannya tu. Biar dia betul-betul garing lah. Kekuningan. Keperangan sikit lah. Okey.
Lebih kurang macam gini, nampak ni. Dia dah macam keperangan sikit tu. Okey, api apa? Minyaknya pun dia tak berbuih sangat tu, itu tandanya dia dah masak, dah rangup. Okey, lebih kurang macam tu dah. Okey, ni Mak Teh tambahkan lagi. Okey, yang kali kedua Mak Teh goreng ni, okey, tambahkan lagi sehingga habislah Mak Teh goreng ya. Lebih kurang macam ni lah ya. Okey. Yang penting biji durian tu tenggelamlah dengan minyak tu. Okey. Bau dia pun sedap tau. Okey. Goreng sehingga garing. Nampak? Ini yang dah tadi Mak Teh dah siapkan. Lebih kurang macam ni lah. Nak keperangan macam ni. Jangan terlalu hangus. Jangan jangan macam tak berapa masak pula. Macam tu lah. Maknanya nak sedang-sedang. Kita pandai tengok lah. Kalau dia dah nampak garing tu, itulah lebih kurang macam ni, nampak. Inilah hasil yang Mak Teh goreng tadi. Nampak? Lebih kurang macam ni lah kuningnya. Dah garing lah tu, macam tu. Dan memang rangup. Tengok Mak Teh patahkan tu dan apabila kita gigit, kita makan, memang sedap lah. Krup krup krup. Itu dia bunyinya. Jadi tak nak berhenti. Percaya dah. Kalau anda tak percaya, cuba. Kalau biji durian tu jangan buang, dan cuba buat keripik biji durian macam Mak Teh sarankan dalam video ni. Okey, lepas tu dah setelah sejuk, boleh masukkan dalam bekas kedap udara. Okey, bekas kedap udara ni Mak Teh alaslah dengan tisu sebab ni kan minyak kan, supaya minyak tu dia ke bawah tu dia meresaplah pada tisu tu, tak adalah minyak sangat. Tapi ni dah kering sebenarnya ni. Dah kering dan dah sejuk. Okey, dah sejuk, boleh masukkan dalam bekas. Okey, anda dapat sesuatu tak daripada video yang Mak Teh kongsikan ni? Kalau dapat, alhamdulillah. Okey, anda kalau anda rasa resipi dan menu Mak Teh kali ni keripik biji durian ni bermanfaat untuk anda dan untuk siapa-siapalah, kawan ke, keluarga ke, boleh share sebanyak mungkin. Share melalui link tempat share Mak Teh tu, anak panah tu share melalui video Mak Teh ni. Okey, share dengan cara yang betul lah kan. Share sebanyak mungkin biar ramai yang dapat manfaat dari menu dan resipi yang Mak Teh kongsikan untuk kali ini. Memang bermanfaat kan. Nampak? Dapat juga satu balang ni. Okey, berbalur-balur. Nampak? Okey, sedap kan? Sedap dan menyelerakan. Memang sesuai untuk buat minum petang ataupun kunyah-kunyah santai depan TV. Sesuai sangatlah. Dengan kerangupan dia, memanglah krup krup krup. Tak sedar, sekejap je dah habis. Itulah. Rasa durian, biji durian tu pun memang sedap lah. Okey. Baik, setakat ni dulu perkongsian Mak Teh untuk kali ini. Okey, moga bermanfaat untuk semua. Terima kasih kerana yang selalu support Mak Teh dan tak jemu-jemu hadir setiap kali Mak Teh upload video terbaru. InsyaAllah Mak Teh akan kongsikan lagi dengan resipi-resipi yang lebih menarik lagi di masa akan datang. InsyaAllah. Okey, salam sayang daripada Mak Teh. Jumpa lagi di lain video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.